sangat besar. Bila perang ni tuan-tuan, memang kena sumber kewangan yang cukup. Duit negara tak cukup nak tampung peperangan. Lalu Sultan waktu itu, Perdana Menteri waktu itu mengarahkan ulama untuk mengeluarkan fatwa mewajibkan semua rakyat memberikan dana kepada kerajaan. Istilah dulu, istilah hari ini potong subsidi kan. Ramai ulama sains. Kita kena ikutlah ni arahan raja, arahan Perdana Menteri. Akhirnya Sultan perasan ada seorang ulama besar yang tak mau sains fatwa. Lalu dia panggil Imam Nawawi datang ke istana, tanya, kenapa kamu tak sokong ni fatwa ni? Kata Imam Nawawi, mudah ya, bahasa kita lah tuan-tuan. Saya bukan tak setuju, tapi sebelum kita nak minta dana daripada rakyat, nak minta rakyat bantu kerajaan untuk menunaikan janji supaya ditepati, maka hendaklah 1000 orang hamba abdi di bawah tuanku, yang di pinggang mereka ada ketulan-ketulan emas yang diberikan oleh tuanku, keluarkan semua mah-mah yang ada pada hamba. Hamba abdi pun kaya tuan-tuan. Hamba abdi kepada raja kaya, rakyat tak kaya. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan, suruh semua 1000 orang hamba abdi ni keluarkan mah yang ada di pinggang-pinggang mereka, bantu dulu sebab mereka hamba abdi di bawah tuanku. Yang kedua, tuanku juga ada 20 orang gundi. Bukan 20 sangat saya, 200 orang gundi. Gundi ni hamba perempuan, yang mereka ni memakai perhiasan yang sangat mahal. Tolong gadai semua perhiasan yang dimiliki oleh 200 orang gundi tuanku. Hamba abdi kaya-raya tuan-tuan, tiba-tiba nak minta rakyat bawahan tampung perbelanjaan. Kalau tuanku harapkan semua ni, saya bersedia untuk menyokong fatwa ni. Akhirnya Sultan ikut dah tuan-tuan. Dia zalim, tapi kok mana pun tanya juga pada ulama, tak kuat hati, tak tanya lagi mufti. Tanya juga, zalim-zalim juga, tapi tanya kepada ulama, mufti, nak minta fatwa, walaupun dia tak setuju dengan tu fatwa. Dah lah tak setuju. Akhirnya Imam Nawawi dibuat kerakyatan. Pergi luar negara, jangan duduk di bumi ni. Itu berlaku ni tuan-tuan. Sikit-sikit keluar negara, sikit-sikit pergi keluar negara. Imam Nawawi dah kenal dah tuan-tuan. Imam Nawawi dibuang negara. Ini realiti dalam sejarah. Tuan-tuan cari kitab, cari buka balik. Imam Nawawi dibuang negara. Ulama-ulama pujuk, habis perang, ulama-ulama pujuk Imam Nawawi, marilah balik ke negara kita. Selagi mana ada raja yang zalim yang namanya Zahir ini, aku tidak akan balik ke negara. Benda yang tak berlaku tuan-tuan, dia ulang tayang balik Dia ulang tayang balik tuan-tuan. Jadi sebenarnya contoh yang paling cantik, paling baik dalam mentadbir negara ialah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat meneruskan contoh tersebut. Siapa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian siapa dia? Sayyidina Utsman Affan. Dan juga yang terakhir Sayyidina Ali. Semua ni meneruskan. Tahun lepas ada orang kawan tanya saya, Ustaz, kenapa kita tak ikut syura dalam nak memilih kerajaan? Dia kata, kau faham ke syura tu apa dia? Syura tu lah orang-orang tertentu pilih. Kata, saya nak tanya kamu tahu tak siapa yang lantik Nabi? Siapa lantik Nabi? Nabi
Nabi pilih macam mana jadi ketua negara Madinah? Dia tak ada jawab. Okey, tak apalah, Tuhan Nabi, macam mana pemilihan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah? Tak ada jawab. Macam mana pemilihan Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah? Tak tahu. Macam mana pemilihan Saidina Osman menjadi khalifah? Aku tak tahu juga. Macam mana umat Islam memilih Saidina Ali jadi khalifah? Dan macam mana berlaku pertemuan antara Muawiyah dengan Saidina Ali? Tak tahu. Jangan komen lebih kan. Sebut Ali syura ni macam reti sangat syura kan. Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang ramai orang tak faham, tapi dia sibuk benda yang dia tak faham. Macam inilah orang kata, kita ni kena perang ni. Mana boleh pilihan raya, kita kena perang. Perang untuk menegakkan Islam. Pilihan raya ni semua tak betul, kita kena perang. Tanya dia balik anak, sembelih siapa? Di Malaysia ni. Anak sembelih siapa? Di Malaysia ni nak perang dengan siapa? Angkat senjata, anak sembelih siapa? Dah lah, kita kena jihad, itu sunnah Nabi. Iyalah, anak jihad, anak sembelih siapa di Malaysia? Aku pun tak tahu. Dia tak faham politik dalam Islam ni. Adakah mesti kita angkat senjata, kita bunuh orang? Kena faham betul-betul tuan-tuan. Sebab tu ni mukadimah tuan-tuan. Mukadimah kita pergi sikit-sikit, nanti kita boleh nampak luas sikit tuan-tuan. Jangan kita ni terlampau minat kepada istilah-istilah tertentu, tapi sepatah haram pun kita tak faham. Kemudian Islam terus ditegakkan oleh sahabat, kemudian tabi'in. Tabi'in ini ialah orang yang belajar dengan para sahabat. Siapa dia para tabi'in ini? Iaitu kerajaan seterusnya, kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Diteruskan. Ulama yang hidup antara dua buah kerajaan besar ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia sempat hidup pada zaman kerajaan Umayyah dan dia sempat hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, mereka hanya hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Itu kena faham tuan-tuan. Kebenaran politik Islam diperintah oleh Islam. Kebenaran politik Islam terbukti lagi apabila keseluruhan penduduk bumi yang diperintah oleh Islam menjadi penganut Islam yang setia, sehinggalah kepimpinan negara bergilir di kalangan berbagai bangsa yang menganut Islam, tidak hanya di kalangan bangsa Arab sahaja. Jadi akhirnya tuan-tuan, politik Islam berkembang selepas zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, dia berkembang. Akhirnya ketua negara asalnya hanya Saidina Abu Bakar yang berbangsa Arab. Kemudian akhirnya bertukar ganti dengan bangsa-bangsa yang lain. Boleh ke tuan-tuan negara kita diperintah oleh bangsa lain? Ada orang isu sensitif ni tuan-tuan. Boleh tak negara Malaysia ni diperintah oleh selain daripada orang Melayu? Boleh. Saya tak mau jawab soalan tu. Saya nak tanya balik. Siapa yang mengizinkan China dan India menjadi warga negara? Jawab soalan tu dulu. Dulu kita menentang Malayan Union kerana ada prinsip jus soli. Tiba-tiba tak perasan jus soli itu masuk dalam lori. Iaitu benda sama je tuan-tuan, mengizinkan warga negara selain Melayu menjadi warga negara. India, China boleh jadi warga negara bila tuan-tuan? Apabila dibuatkan perlembagaan persekutuan, menolak persekutuan tanah Melayu dibuat Melayu lain, rupanya benda tu ada balik tuan-tuan. Kita kena faham bahawa pemimpin zaman dahulu sudah mengizinkan adanya warga negara selain bangsa Melayu. Kalau tuan-tuan faham. Jadi apabila orang lain dah jadi warga negara Malaysia,
takdir lah tuan-tuan akan datang ni orang Melayu makin pupus. Bangsa lain pula akan datang ni, Bangla pula menjadi bangsa majoriti di Malaysia. Mereka lah jadi Perdana Menteri. Sebab apa tuan-tuan? Itu dari segi proses kerakyatan sudah ada termaktub dalam perlembagaan. Kan? Jadi saya tak mau ulang lah boleh tak boleh. Tapi cuba cari punca asalnya tuan-tuan. Iaitu apa yang berlaku ialah apabila diizinkan mana-mana bangsa boleh menjadi warga negara sesebuah negara, terpaksa diterima hakikat itu. Contoh mudah tuan-tuan, Barack Obama. Dia bangsa apa tuan-tuan? Afrika. Contoh, banyak negara di dunia ni apabila mereka membuat dasar terbuka warga negara, macam-macam warga negara masuk, macam-macam bangsa. Akhirnya mereka bertukar-tukar pemimpin. Saya bukan tidak suka orang Melayu jadi Perdana Menteri, sangat baik dan selayaknya. Tetapi pada masa akan datang, lagi 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tidak ada jaminan lagi setakat hari ini. Jadi kita jangan marah benda baru. Benda asal tengok balik, tak mana punca rupanya. Punca di situ. Sebab tu tuan-tuan, kita sampai hari ini kita pening kepala nak guna istilah bahasa. Ni bahasa Melayu ke bahasa Malaysia? Orang Melayu. Buku teks jenuh tukar kejap bahasa Melayu. Lepas tu bahasa Malaysia. Lepas tu bahasa Melayu balik, lepas tu bahasa Malaysia balik. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan fikir balik Jangan cerita Perdana Menteri, cerita guna istilah bahasa, nak kata bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Itu pun dah jadi kebingungan dalam kepala otak orang Melayu kan. Jadi tuan-tuan, itu realiti yang berlaku kepada khalifah pemerintahan Islam. Asalnya bangsa Arab sahaja menjadi pemimpin, kemudian dia bertukar menjadi siapa yang paling layak jadi pemimpin, tidak kira mana-mana bangsa, dia akan menjadi khalifah, dia akan menjadi Amirul Mukminin dalam sesebuah negara. Itu realiti yang berlaku. Kita jangan cerita fantasi dalam kepala otak kita. Itu realiti yang pernah berlaku. Dan di Malaysia ni, kita memang hati kita haraplah. Memang kita sangat berharap, biarlah orang Melayu sebab setakat hari ni masih kita majoriti. Tapi kalau tinggal harapan tuan-tuan. Contoh mudah lah tuan-tuan. Dulu imam di Perak ni 4 orang dalam sebuah masjid. Kerajaan pusat bagi bantuan kepada imam 400.5 setiap bulan. 4 orang imam. Alhamdulillah lah, dulu tak ada. Setiap baik ada mereka kata. Kemudian ditambah 700.5. Alhamdulillah. Mula Alhamdulillah. Lepas tu Allah, rupanya hanya untuk 2 orang. 2 orang lagi boleh dipecat. Asalnya 400.5 kali 4 berapa? 900 1,800 sebulan. Sebuah masjid dapat peruntukan untuk imam tuan-tuan. Bila tinggal 2 orang, 7,5 kali 2 1,500. Rupanya peruntukan untuk masjid dikurangkan. Bukan Hindu, bukan orang India, Cina jadi Perdana Menteri. Jadi sepatutnya selaku kita orang Melayu Islam yang berduti, yang bukan Melayu pun ada, sepatutnya ambil kesempatan yang ada ni untuk menaikkan nama Islam, untuk memperbanyakkan peruntukan ke semua masjid surau, tambah lagi imam, bagi elang kepada siap, bagi elang kepada ni semua. Sebab kita banyak duit negara kita negara yang kaya, sepatutnya itu yang dibuat insya-Allah untuk kepentingan Islam. Tapi kalau peruntukan boleh tarik, jadi masalah. Kemudian setelah negara Islam dijatuhkan dengan kehilangan khilafah, ini sejarah tuan-tuan. Tadi cerita sejarah seronok, ini sejarah yang tak seronok pula. Setelah negara Islam dijatuhkan dengan kehilangan khilafah, kuasa besar yang muncul selepasnya telah kembali kepada dasar jahiliyah yang baru, yang diubah suai dari semasa ke semasa.